Kita tutup cerita tu. Kita pergi. Ramai yang tak faham apa yang dimaksudkan bila macam-macam pelbagai individu pengamal undang-undang mengeluarkan kenyataan agak berbeza-beza. Ada juga yang mengelirukan. Baik. Ramai marahan tak faham. 14 hari selepas Selasa semalam, dalam tempoh 14 hari beliau perlu membuat petisyen rayuan. Apa dia petisyen pengampunan tersebut? Baik. Sebelum saya nak jawab soalan tu, saya rasa adalah agak penting untuk rakyat tahu. Rakyat juga mungkin tertanya-tanya, adakah apa-apa lagi yang Najib Razak boleh buat selepas tamatnya sistem proses bicara dan rayuan mahkamah? Itu dah selesai. Itu sebab semua pemberita menamakannya sebagai rayuan terakhir SRC. Apa lagi yang Najib boleh buat? Sebenarnya dari segi konsep urus tadbir negara dan juga urus tadbir kehakiman, ada dua proses lagi yang dia boleh buat. Tapi tidak bermaksud dia boleh berjaya. Boleh buat, maksud dia nak buatlah, tapi memang sukar dan hampir ke tahap mustahil, terutamanya proses pertama. Saya cuma dengan ringkas nak sentuh proses pertama supaya rakyat faham. Ada dua proses. Proses pertama adalah di mana wujudnya satu konsep. Walaupun sudah tamat rayuan, Najib Razak masih boleh failkan satu permohonan yang dipanggil semakan. Semakan ni bukan rayuan. Semakan ni bukan bermaksud dia ulang balik hujah mengatakan hakim salah di sini faktanya, hakim salah di situ undang-undangnya. Tidak. Sama ada salah atau tak salah, itu dah selesai di mahkamah rayuan terakhir. Ya, dia tak boleh tengok balik fakta-fakta berkaitan SRC ni. Jadi semakan ni apa dia? Semakan ni, kalaulah dalam pandangan mahkamah yang menyemak nanti mendapati terdapat suatu ketidakaturan yang melanggar konsep keadilan sejagat, melanggar kedaulatan undang-undang, hak undang-undang sejati kepada orang yang merayu, barulah mahkamah boleh melaksanakannya. Untuk mudahkan cerita, tadi ada 2-3 ayat perundangan lah. Untuk mudahkan cerita, macam ni lah, saya sendiri pernah bawa semakan di Mahkamah Persekutuan 4 atau 5 kes dalam tempoh saya menjadi peguam. 4 atau 5 kes tu pun semuanya saya kalah. Dan begitu juga ramai pengamal undang-undang di luar telah membawa kes-kes semakan dan kebanyakannya kalah. Kalau ditanya saya peratusan macam mana semakan yang berjaya, tak sampai pun 0.1%. Wih. Yes. Maksudnya kerana apa? Macam mana boleh semak? Contohnya lagi, dan bagi contoh baru faham. Kan ada 5 hakim yang dengar kes. Katalah sekarang ni, hari tu dia dengar dan dibuat keputusan Selasa. Katalah keputusan tak dibuat Selasa, mereka tangguhkan untuk 1 bulan buat keputusan. Tiba-tiba na'udzubillah, ada 2 orang meninggal dunia, 2 orang lagi sakit, tinggal seorang buat keputusan. Persoalannya, sah ke keputusan satu orang? Soalan itu tak ada kena-mengena dengan fakta SRC. Nampak tak? Itu yang boleh dibawa untuk semak. Satu lagi contoh, katalah walaupun keputusan telah diberi hari Selasa, tiba-tiba minggu depan baru dapat maklumat daripada apa nama ni, RQK pula, bukan RPK, RQK pula bagi pendapat, bagi maklumat mengatakan Hakim A tu dia merupakan penasihat utama kepada SRC. Hakim B dia merupakan penasihat Maybank. Hakim C merupakan penasihat M-Bank. Hakim D nasihat Bank Negara. Hakim E nasihat pula 1MDB. Jadi semua hakim tu macam Nazlan hari tu kononnya, semua bagi nasihat kepada semua bank yang terlibat dalam urusan SRC, semua syarikat terlibat dalam urusan SRC. Barulah persoal, adakah ini konflik kepentingan? Tapi jangan kita lupa yang Nazlan hari itu pun mereka tak berjaya nak buktikan bahawa aligasi konflik kepentingan itu berjaya. Tapi kalau ada konflik kepentingan lagi, maka mereka perlu buktikan melalui semakan. Semakan. Itu maksud semakan. Sebab tu 0.01%.
Okey, awak dah tambah 1-0 lah depan tu. Jadi itu proses yang ada. Dan semakan ni ramai celaru, keliru. Ada juga peguam yang selalu keliru mengatakan semakan kehakiman. Ini bukan semakan kehakiman. Semakan kehakiman adalah macam kes muda dan pejuang failkan semakan kehakiman kerana Menteri Dalam Negeri tidak membuat keputusan pendaftaran parti. Itu dipanggil judicial review. Semakan kehakiman yang bermula di Mahkamah Tinggi. Ini nak semak atas ketidakadilan melampau, miscarriage of justice. Just review, bukan semakan kehakiman. Tapi lupakan pasal perbezaan nama. Inti dia saya harap kita dah faham. Inti dia adalah dalam semakan you tak sebut pun SRC langsung. You tak sebut pun 42 juta langsung. Baik, awak cuma sebut apakah keadaan yang menyebabkan keputusan boleh dipersoal. Bukan dari segi fakta dan undang-undang, daripada perkara yang berbeza yang di luar kawalan dan kontrol. Okey? Itu yang pertama. Faham itu satu itu. ni belum faham. Itu pun dia boleh file bila-bila. Semalam dia masuk kan penjara. Mungkin malam semalam peguam dia dah siapkan permohonan semakan. Apa namanya, semua selamat maju jaya lah kalau dah siap file permohonan. Tapi walaupun mereka filekan permohonan, itu tidak bermakna Najib boleh dikeluarkan jaminan. Tetap duduk dalam. Tetap duduk dalam. Sebab tidak ada peruntukan undang-undang yang membenarkan mahkamah membiarkan orang yang dalam penjara keluar dulu semata-mata sebab dia buat permohonan. Tidak ada. Dan kalau ada mahkamah yang membenarkan jaminan itu, maka sayalah yang amat terkejut. Saya amat terkejut sebab tidak ada peruntukan undang-undang, tidak ada nas seperti itu. Dan saya yakin perkara seperti ini tidak akan diubah suai sewenang-wenangnya oleh mahkamah. Jadi Najib kena duduk dalam. Bila permohonan ditetapkan, jika ada, barulah OTP. Apa tu OTP? Order to Produce. Mahkamah Persekutuan mengarahkan pejabat pendaftaran keluarkan dokumen bernama Perintah untuk Menampilkan, Order to Produce, di mana perintah itu diserahkan kepada penjara yang dia berada, dan penjara itu wajib membawa dengan escort ke Mahkamah Persekutuan pada hari pendengaran bicara semakan. Kalau dia menang, bebas. Kalau dia kalah, escort balik, masuk balik penjara.